Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, khususnya kepada para alim ulama, kepada para ustaz, tuan imam, tuan bilal, pengerusi masjid, ketua kampung, ataupun kita kata tokoh-tokoh masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan kuliah maghrib pada malam ini. Dan saya minta izin sebagai orang anak jati Terengganu untuk berkuliah dalam bahasa Terengganu, boleh tak? Baik. Sebab pengerusi majlis ni siapa kod bahasa standard. Dan takut-takut orang sini nak ceramah kod bahasa standard boleh. Moga kita duduk KL, kerja di KL, beli rumah KL. Nikah dengan orang Selangor. Boleh lah koh-koh mana kata nak cakap KL tu boleh. Tapi mana lagi kita nak cakap Terengganu kalau duduk di kampung kita ke mana? Jadi kita wasa lawah, wasa lega kalau boleh ceramah dalam bahasa ibunda kita sendiri. Dan alhamdulillah tajuk pun straight to the point. Orang Kuala Terengganu kata. Tak lari-lari, tak belok-belok. Dia tanya terus atas butir terus, adakah semua bid'ah sesat? Jadi senang, soalan tu direct terus point dia. Jadi cuma nak jawab tu kena kita faham dulu apa dia bid'ah. Baru kita boleh jawab bid'ah ni sesat belaka ke, ada juga bid'ah tak sesat. Jadi bid'ah ni perkataan bahasa Arab, bid'atun. Ada perkataan hampir-hampir sama dalam bahasa Terengganu namanya berdoa. Oh, berdoa lalu budak ni. Kan dia gitu. Jadi saya syok mungkinlah orang Terengganu ni dia ambil pada perkataan bahasa Arab juga. Sebab ada meh-meh dari segi makna tu. Kalau kita kata berdoa lalu je ni, maknanya lebih sangat je ni. Orang dah buat setara tu. Betul tak? Orang pakai mah selapis je, dia sampai 5 lapis. Makna kata berdoa lalu. Jadi bid'ah pun dia ada elemen terlebih ni. Bid'ah dari segi bahasa Arab maknanya adalah ihdatsu syai'in ma lam yakun. Buat satu perkara baru yang dulu tak ada benda tu. Maka kita nama perkara itu bid'ah. Asalkan dulu tak ada, learning baru orang buat, namanya bid'ah. Dari segi bahasa Arab. Tapi bila kita cakap adakah bid'ah sesat belaka ke tidak, maknanya kita nak tahu dari segi agama. Maka dari segi agama, ulama ada dua pendekatan yang berbeza. Tapi natijah akhirnya sama je. Hanya permulaan je beza. Kita ambil contoh ginilah. Misal kata, ada dua orang tokel ladang durian. Di Terengganu ada tak ladang durian? Adalah sikit-sikit lah, tak ada langsung. Jadi ada tokel ladang durian nama Mak, tokel ladang durian nama Dolah. Ya. Jadi pendekatan dia berbeza. Mak ni dia jenis dia sebaku besar ke setah ya, bekerja ya. Kata pergi ke ladang jumpa durian jatuh mengutip bola baku. Sebutir baku je atas nama durian. Tapi Dolah tau. Dolah dia awal-awal wi dua baku dah ke pekerja dia.
Dia khabar ke pekerja dia, mu gila dah. Musangki mubuh dalam baku ni. Duri yang lain mubuh dalam baku selagi. Nampak Mana hak si ada sebaku besar, jenis apa duri yang pun masuk dalam baku tu. Hak selagi ia ada 2 baku awal-awal, ia asing siap-siap dah. Okey. Hak sebaku besar ni ramai-ramai, siapa pasal yang main jual musangking sekali dengan duri kapung ke, ia asing kau akhirnya. Mesti asing juga. Takkan sama musangking dengan kapung jual sekali rugi lah. Tak? Jadi dia akan asing juga akhirnya. Ia asalnya sebaku, dia akan tengok-tengok. Hak ni gining, hak ni gining. Dah kita nak dengar cerita bid'ah, ustaz cerita duri yang buat apa? Nak buat kaitannya, ulama dalam dia bagi takrif kepada bid'ah ni, macam tu juga. Ada satu ulama yang letak baku besar. Nama baku tu bid'ah. Apa makna bid'ah di sisi dia? Iaitu fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang orang tak buat zaman Nabi. Maka asal mu jumpa satu perbuatan, tak kisahlah urusan dunia ke, urusan agama ke, asal zaman Nabi orang tak buat, masuk dalam baku bid'ah dulu. Jadi kita masing-masing ni sudah masuk dalam baku bid'ah. Sebab kita mayang tak supaya Nabi mayang. Apa pula? Dah Nabi mayang jemaah dekat-dekat. Nabi kata kalau ada lubang, we penuh. Kita kata jaga SOP. Jadi jarak-jarak. Dari segi takrif bid'ah. Sesat tak sesat kita bincang ke dia. Nak faham makna dulu. Asalkan perbuatan itu tak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi ulama pendekatan yang pertama, maka namanya bid'ah. Masuk dalam baku bid'ah dulu. Okey. Ulama pendekatan yang kedua, dia takrif lain sikit. Ya. Bid'ah ini adalah sesuatu ma'uhdisa mimma la asla lahu fi syariati yadullu alaihi. Bid'ah ni adalah satu perkara yang diada-adakan. Maknanya perkara baru lah. Dulu tak ada. Kita baru buat. Tetapi adalah termasuk yang tak ada dalil yang menyokong. Dia bodoh situ awal-awal. Nak masuk dalam baku bid'ah, mu cek dulu ada tak dalil. Tak ada dalil, masuk dalam baku bid'ah. Wa amma ma lahu aslun fi syariati yadullu alaihi falaisa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan. Ada pun satu perkara baru, bila mu siasat-siasat, ini disokong oleh dalil ni, walaupun baru. Maka hak tu orang dakwah masuk dalam baku bid'ah. Walaupun dia kata dari segi bahasa betul lah. Dari bahasa asal baru bid'ah belaka. Ni kita nak bincang syarak, dia kata. Nak bincang syarak ini, hanya hak tak ada dalil kita masuk dalam baku bid'ah. Hak ada dalil, dah usah masuk dalam baku bid'ah lah. Nampak tak beza tak? Hak sana ni masuk dalam baku bid'ah belaka. Tetapi natijah akhirnya sama. Sebagaimana tokel duri yang saat ni, dia nanti akan bagi juga, dia akan jual asing-asing juga. Maka demikianlah ulama' hak masuk bid'ah dalam satu baku asal baru, dia kayak gini cek juga. Selagi kedok bid'ah ni dengan ajaran Nabi bercanggah, maka namanya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah ni buruk. Apa buruk? Bercanggah dengan hak Nabi ajar. Lepas tu dia kaji-kaji tengok, memang tak ada zaman Nabi. Tapi molek. Contohnya apa? Mungkin ada orang tak setuju. Tapi di Malaysia ni ramai hak setuju. Buktinya, di rata-rata negeri, Tok Mufti kata, tak apa tak apa je mayang jarak-jarak ni. Sebab kita bukan sengaleng nak langgar sunnah Nabi. Sebab musim pandemik COVID-19 ni, kalau rapat-rapat bahaya, ia mudah jakit. Dan jakit juga, ada hidup, ada hak mati. Jadi atas nama nak jaga nyawa, bid'ah ni comel. Comel daripada sudut bukan kita saja nak lawan sunnah Nabi. Kita nak jaga nyawa. Jaga nyawa ni sunnah Nabi juga. Gitu. Jadi hak ni dia kata bid'ah hasanah. Bid'ah sebab baru, tak ada zaman Nabi. Hasanah sebab selari dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bid'ah hasanah ni lah di sisi ulama selagi dia kata tak usah panggil bid'ah, dia kata. Dah moga ada dalil. Kita fokus bid'ah ni biar nama kepada benda baru hak tak ada dalil saja. Hak tu je kita nama bid'ah. Hak ada dalil kita tak usah nama bid'ah daripada awal lagi. Maka kita kait dengan soalan kuliah kita malam ni, adakah semua bid'ah sesat? Maka di sisi ulama pendekatan yang pertama dia kata tidak. Ya, bid'ah yang bercanggah dengan dalil saja sesat. Bid'ah yang selari dengan dalil tak sesat. Sementara ulama pendekatan yang kedua, dia kata kalau bid'ah sesat belaka lah. Sebab
Ia sepik dah. Bid'ah tu daripada awal dia khusus untuk orang tak ada dalil je. Hak ada dalil waktu bid daripada bakul tu kan. Maka untuk dia bid'ah sesat belaka. Tapi bila kita kaji-kaji, bid'ah hak ia kata sesat belaka itulah di sisi ulama hak satu lagi bid'ah sayyi'ah dalalah. Sesat juga ah. Jadi dari segi pendekatan berbeza, natijah akhirnya sama. Hak paling mudah sekali beri keterangan tentang bab bid'ah ini tidak lain tidak bukan ulama yang suhuf, ulama yang alim, generasi salaf. Maknanya ulama generasi hak awal tu. Hak soleh-soleh. Siapa dia? Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i kita sendiri bagi keterangan tentang bid'ah ni bagi orang yang nak faham sangat dah. Maknanya dak ayah ceramah dah bab bid'ah ni bagi orang nak faham. Tapi orang hak degi berdoa lalu dak faham-faham juga kita terang kok mana pun. Sebab ia belok dah dalam otak dia. Nanti kita cerita bab apa dia jadi belok situ. Moga-moga kalau ada hak belok tu ia boleh buang slow-slow. Tapi bagi orang nak faham 3 poin je. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ni Allah bagi kepada dia bukan saja alim besar. Bahkan dia ni orang pakar fasih dalam bahasa Arab. Makna orang nak faham perkataan ni dalam bahasa Arab makna apa? Orang apa khabar ni makna dia. Mana mau tahu? Imam Syafi'i faham gitu. Oh makna kalau Imam Syafi'i faham bahasa Arab gitu, maka gitulah bahasa Arab maknanya gitu. Hebat dah hebat Imam Syafi'i dari segi bahasa. Orang hebat dari segi bahasa ni cakap rekah je. Orang faham lalu. Saya bagi 3 poin hak Imam Syafi'i bagi bab bid'ah. Ya. Imam kita sendiri. Imam Syafi'i khabar mana? Al bid'atu bid'atani. Barang bid'ah ni 2 jenis bid'ah. Apa dia? Poin yang kedua. Mahmudatun wa mazmumah. Sejenis terpuji. Terpuji ni hak molek lah. Sejenis lagi terkeji. Terkeji makna hak uduh. Dah lesar dah 2 poin. Poin yang ketiga nanti akhir. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun. Makna perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, makna kenalah dengan hak Nabi bawa, hak tu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Dan mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, tak kena dengan hak Nabi bawa, bid'ah macam tu terkeji. Selesai, tutup buku, balik. Tutup sekolah. Tak, bab bid'ah boleh tutup dah sekolah ya. Tapi rupa-rupanya di zaman kita, ada orang tak setuju. Dia kata tak betul. Tak boleh kita kata bid'ah gini ada hak baik, ada hak buruk. Tak boleh kata. Dan hak kita lebih pelik lagi golongan ni, hak tolak bid'ah hasanah ni, dia tak malu mengaku dia adalah salafi. Mungkin antara tuan-tuan ada pernah dengar istilah ni. Salafi. Tak? Salafi ni dari segi bahasa Arab, maknanya pengikut salaf. Orang yang ikut generasi awal dulu. Apa kita rasa pelik? Bila ulama salah khabar bid'ah ni bagi 2, dia tolak. Padahal dia mengaku salafi. Patut salafi ikut salah. Tiba-tiba ia salafi tak ikut salah. Maka saing-saing kita belah Kedah, belah utara, dia kata kan? Dia kata ustaz hak lagu tu mereka bukan salafi. Habis tu, mereka salah pi. Salah pi ikut ni, mereka pi ikut lain. Oh, tambah lah macam tu. Kita nak ikut salah lah biar selamat. Ikut lain pada salah, takut jerembah masuk dalam lokang, dalam parit, dok comel. Ya, masuk dalam neraka terus, na'udzubillah min zalik. Baik. Apa punca ia jadi gitu? Ia semabur dengan makna hadis. Bukan kata ia tolak hadis. Golongan ni, ia macam kita kok. Ia pegang Quran, pegang hadis. Tapi bab faham Quran hadis ni, ia gelecoh sama. Dia gelecoh mana? Iaitu dalam memahami hadis yang sahih. Antara lain Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dalalah. Terjemah lagu mana? Dan setiap perkara bid'ah tu sesat. Ia sakok situ. Jadi kalau kita khabar ulama khabar dah bid'ah terbagi 2, dia kata mu nak pakai hak Nabi ke pakai hak ulama? Nabi khabar dah kan setiap bid'ah tu sesat. Tengok ayat dia. Mu nak pakai Nabi ke nak pakai ulama? Bukan gitu bang. Dia bukan ulama lawan Nabi. Sehingga kita nak pilih ulama ke Nabi, bukan. Yang berlaku pertembungan adalah cara mu faham hadis Nabi dengan cara ulama faham hadis Nabi tak sama. Sekarang ni mu lebih pandai daripada Imam Syafi'i ke atau mu lebih pandai daripada Imam Nawawi ke dalam memahami hadis Nabi? Tu buah butirnya. Ada pula nak adu ulama dengan Nabi, sedangkan ulama warasatul anbiya, ulama ni waris kepada para nabi. Maka dalam mensyarahkan hadis ni,
Dia kata, ustaz hadis sahih. Betul, hadis sahih. Tapi cara awak faham hadis tak sahih. Dah sahih macam mana? Macam ulama faham lah. Atau ulama yang hebat dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh, dalam bidang akidah, dalam bidang tasawuf, Al-Imamun Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi kata guana. Imam Nawawi syarah hadis dalam sahih Muslim. Banyak ribu-ribu hadis dalam sahih Muslim. Kita jangan kata nak syarah hadis, nak baca hak dia syarah pun tak dang. Jangan kata nak baca hak dia syarah, nak baca matang hadis pun tak dang. Dah kita nak pandai pada Imam Nawawi. Imam Nawawi kata guana, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun haza amun makhsusun. Dan ada pun sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini lafaznya umum, macam serema sekali lah umum. Makhsusun, tetapi makna dia khusus. Makna dia hanya tertentu saja. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikendaki kata Imam Nawawi adalah kebanyakan bid'ah, bukan serema sekali. Timbul persoalan dalam otak. Boleh pula kullu tu makna kebanyakan? Tidakkah sepatutnya kullu makna serema? Tak, kalau kita terjemah kullu dia setiap. Dah setiap makna serema lah. Mana boleh setiap makna sebahagian? Belum kita pergi bahasa Arab pun, bahasa Melayu pun ada gitu. Tak percaya kita boleh test. Ada budak sekolah, ada satu. Mari jumpa dengan kita kata, buat cik, saya pergi sekolah setiap hari kata. Oh bagus adik. Dak aja petang, dak pergi sekolah ke? Dak aja saya pergi sekolah mau tiap hari. Oh. Dak adik hari Jumaat pergi sekolah. Dengung je. Garu-garu pada hari Jumaat dak pergi. Oh, dah hari Sabtu adik pergi tak? Hari Sabtu jarang-jarang kalau ada co-curriculum pergi lah. Kalau tak ada tak pergi. Oh, adik pelawak je. Adik kata pergi sekolah tiap-tiap hari apa? Jumaat tak pergi. Sabtu tak pergi. Oh. Dah budak tu pelawak ke? Pak cik ni tak kerti bahasa. Betul lah budak tu cakap. Dia kata tiap-tiap hari tu maknanya hari sekolah lah. Hari cuti tak pergi kerana pintu pun katuk, pagar pun tak buka. Mana buat bol nak buat cik gitu. Betul dah budak tu kata setiap hari maknanya kebanyakan hari. 5 hari seminggu awak sekolah pergi semua dak aja penting. Hari cuti tak pergi lah. Dalam bahasa Arab begitu juga rupanya. Dalam Quran hadis, kebanyakan kullu makna sebahagian. Kebanyakan. Jarang-jarang kullu makna serema. Baik. Kita bagi contoh. Kan orang kata kita cakap kosong saja. Dalam Quran Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammir ni apa? Membinasakan. Apa yang membinasakan? Taufan. Kan saya dua ni kita tengok di Ipoh tau. Ada puting beliung habis terbang atak-atak. Tu kecek itu. Hak berlaku dalam Quran cerita apa? Tudammiru kulla syai'in. Membinasakan setiap sesuatu. Mana gambaran otak kita dah Quran kata setiap sesuatu. Tak ada tinggal benda satu dah lah. Dah binasa belaka. Kita sambung sikit ayat tu. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Makalah jadi kaum yang zalim tu tak kelihatan lagi. Mana lepas tsunami tengok dah tak ada orang dah. Illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Oh, tempat tinggal tak binasa lah kalau gitu. Tempat tinggal syai'un tak binasa buat apa? Tak. Langit bumi syai'un tak? Syai'un tak binasa pun langit bumi. Gunung ganang syai'un tak? Syai'un sesuatu tak binasa pun. Dah Quran kata kulla syai'in, maknanya kebanyakan sesuatu. Banyak hak binasa tapi bukan serema. Gitu. Ayat yang kedua. Oh ni insya-Allah lah. Orang hak rajin amal dengan hadis Nabi SAW, Nabi galakkan baca suratul Kahfi pada malam ataupun siang hari Jumaat. Dah baca Kahfi ke baca Yasin? Tak apa nak balas baca dua-dua. Molek belaka kan? Kahfi molek, Yasin molek, pergi balas tu ya tak molek. Tak. Jadi kalau kita rajin amalkan suratul Kahfi, insya-Allah kita akan jumpa ayat ni. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ya, ini kisah apa ni? Kisah yang molek, yang comel sekali. Sealing-aling Nabi Musa alaihissalam pun sanggup musafir nak menuntut ilmu. Bila Allah beritahu ada orang yang ada ilmu yang awak tak ada. Oh, kalau gitu saya nak pergi ngaji lah dengan dia. Pergi musafir jumpa dengan Nabi Khadir alaihissalam. Wayak hajat nak menuntut ilmu. Nabi Khadir kata, mudah akan sabar kalau ngaji dengan aku. No, kau terang gitu. Tapi Nabi Musa semangat kuat. Tak apalah, insya-Allah hamba sabar. Kalau gitu kau boleh. Tapi tak usah duk tanya. Ada ngaji dengan saya kau jangan tanya dulu. Siapa masa saya khabar. Tapi Nabi Musa alaihissalam ni ia tak boleh sabar rupanya tengok benda yang zahir melanggar syariat. Contoh
Pertama-tama sekali jalan, naik atas perahu. Molek-molek ada Nabi Khidir kita buk perahu. Daripada penilaian Nabi Musa AS, buat rosak harta benda orang, salah dengan syariah. Buat berlubang kalau masuk air, bahaya pada nyawa orang. Nabi Musa tegur. Kita tahu kan kisah dia. Lepas tu ada kisah kedua, ada kisah ketiga. Akhirnya Nabi Khidir khabar dah setakat ni lah kita ngaji. Dah tak boleh ikut syarat. Universiti pun kalau tak cukup syarat, ia buang ke kan? Dan Nabi Khidir kata setakat ni lah. Tapi saya terang sesep. Ammas safinatu fakanat limasakin. Perahu tu milik orang miskin. Dalam kitab tafsir kata dalam 10 orang. Kongsi seperahu cari makan. Ya'maluna fil bahri, memang kerja di laut. Tak, saya ingat orang sini pun ramai kerja ke laut dah. Sebab bunyi tu patah serang-serang bunyi air. Tak, cari makan ke laut. Jadi perahu ni lah cari makannya. Tapi masalahnya fa'aradtu an aibaha. Saya nak rosak tadi bukan saja-saja wa kana wara'ahum malik, ada raja yang zalim. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja zalim akan ambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau kita faham zahir ayat Quran, tak ada yang namanya sampan raja yang zalim ni dak ambil. Sebab Quran kata kulla safinah, setiap sampan. Sepakat ahli tafsir kata dak. Bukan ahli tafsir nak lawan Quran. Ahli tafsir faham maksud Al-Quran. Iaitulah yang raja zalim ni hanya ambil sampan yang molek-molek, yang comel-comel saja. Sampan hak berlubang, perahu hak ada sopek, raja dak ambil. Raja milih ke orang, dia raja. Hak sopek-sopek berlubang buat benda. Jadi itulah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam buh lubang sat ni. Ini kaedah besar dalam hidup kita. Kita dalam hidup ni jangan terlampau idealistik sangat, nak comel, nak adil, nak bersih, nak belaka, jangan. Kadang-kadang hak depan kita ni dak gitu. Orang tanya kita, apa mau pilih hak teruk macam ni? Yang buat kan ni hak se lagi teruk lagi. Bukan aku nak pilih ingat hak teruk ni, hak se lagi teruk lagi. Mana antara sampan berlubang dengan sampan kena rapas di raja, mana teruk? Teruklah sampan kena rapas, tak ada sampan langsung. Sampan berlubang boleh baiki lagi. Yang penting kulla safinah, makna kebanyakan sampan, bukan serema. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu ibni adam ya'kulhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Apa makna akan dimakan oleh tanah? Makna anak Adam ni, manusia ni, comel setara mana pun, gagah setara mana pun, katang setara mana pun, bila mati akan repuk, akan jadi hancur habis. Kalau tinggal sikit itulah tulang sulbi tu dah hancur. Pak lain hancur belaka. Kali-kali macam ke tanah dah. Tak? Baik. Jadi kalau kita kaji balik, tidakkah jasad para nabi itu Allah jaga dah hancur? Para nabi anak Adam ke tidak? Anak Adam. Orang mati syahid mulai ada, Allah jaga jasad dia, orang mati syahid anak Adam. Dah kadang-kadang bukan nabi pun. Jelas-jelas dia dah mati atas katil je, bukan mati syahid. Tiba-tiba bila ada satu keperluan, gali-gali kubur, Allah molek-molek ada lagi jasad dia. Dah kira hadis tak betul, Ustaz? Bukan hadis tak betul. Cara awak faham hadis tak betul. Awak tak boleh faham kullu ibni Adam makna serema. Awak kena faham kullu ibni Adam maknanya kebanyakan anak Adam. Kalau kata-kata anak Adam gitulah, bila mati dah, pakat setara mana pun, rakyat biasa macam kita, menteri, raja, sultan, makna kata mati acuh lah. Tapi ada beberapa anak Adam Allah jaga, molek jasad dia. Jadi kul di situ makna apa? Kebanyakan. Baik, yang sebenarnya kullu bid'atin dalalah makna kebanyakan, bukan makna serema ni, tak payah balah pun. Sebab hak golongan satu lagi, hak yang kata tak ada bid'ah yang baik, bid'ah sesat belaka, bila kita uji dia, rupanya tak gitu pegangan dia. Cuma kalau kita uji dia tu, dia marah sikit ke kita. Dia ingat kita ni tak cerdik. Ustaz apa bodoh. Hari akan kata gitu ke kita. Saya biasa dah kena bodoh ni. Macam-macam kena maki dalam Facebook. Kalau rajin nak tengok, boleh hantar masuk Facebook saya. Dia tak berakhir kita, dia kata macam-macam lah. Ada dah hak maki. Okey, salang lah. Maki tak apa lah, boleh pahala kita. Tapi tak apa. Asal dia dengar, maknanya kurang-kurang dia maki, dia dengar dulu. Ke mana? Lama-lama lembut hati dia. InsyaAllah lah kita sama-sama doa. Jadi kalau kita test dia, dia kata tak boleh buat maulud apa? Orang sini panggil maulud ke maulid? Pasal kita kecil tu panggil maulud. Lepas tu orang-orang Melayu pandai cakap Arab dah ni maulid hak tepatnya. Macam kau dia kata bukan muhrim. Ni bukan muhrim, tak boleh sentuh Kita kan ngaji bahasa Arab, muhrim ni rupanya orang ihram haji. Hak betulnya bukan mahram. Kita pun betul lah. Tapi maknanya orang Melayu kadang-kadang dia tukar sikit baris tu. Jadi sambut maulid tak boleh kata sebab Nabi dak buat.
Dah dakwah apanya? Sesatlah bid'ah. Bid'ah sesat kan? Oh, gitu. Dah selawat selang tarawih, Nabi dakwah agak. Sesat agak selawat selang tarawih rupanya. Baca Yasin tiap-tiap jemaah tu ada agak. Hak kata ada kata. Ha. Baca Yasin bagus ya tu. Tiap-tiap jemaah tu. Mari mana ya tu? Sesat situ. Sesat bab tiap-tiap jemaah. Baca Yasin tak apa. Oh, gitu pula. Dah kiranya Nabi dakwah kira sesat belaka lah. Nabi kabar dah kan kullu bid'atin dalalah. Oh gitu. Dah aku tengok mu nyanyi mu sesat juga. Kita mula tu nak test je. Dia tu apa pula aku sesat. Aku dak aje tunggu baca Yasin malam Jumaat. Kalau guna tahlil kalau pergi makan saja. Makan dak bid'ah pula. Tahlil je bid'ah. Aku pergi makan saja je ya tu. Dak terlibat dengan bid'ah ni. Dak apa mu kata aku sesat. Dah saat ni baru aku tengok mu cakap bukan main dak gila telefon. Mu tahu tak kan bidak aja cakap dalam telefon. Hakim buat benda Nabi dak buat sesat juga mu ni. Mu aku tengok aja pergi masjid bagus, tapi mu pelan-pelan pergi masjid bid'ah juga. Bid'ah mananya? Mu naik kereta kan? Cuma tengok dalam hadis, ada Nabi naik kereta pergi masjid. Pulak. Oh kalau dia ada darah tinggi memang nak pesang dia. Marah ke kita. Bodohnya ya tu ustaz ni. Ha. Mu naik haji banyak kali dah tau. Dah buat haji pun bid'ah kau. Dah mana bid'ah? Mu naik kapal terbang, buat hadis sahih je. Nabi pergi haji naik kapal terbang. Jadi kalau kita cakap gitu memang dia marah sangat. Dia kata kita ni rasa tak faham dia kata. Dia kata ustaz dia bodoh gini. Nah saya nak khabar ke ustaz. Jangan zaman ni. Jemaah ajar ustaz dulu, ustaz ajar jemaah. Lah ni tak boleh kira. Kita pula kena basuh dengan dia. Kata ustaz apa ni? Ustaz kena faham. Bid'ah ni hanya berlaku dalam urusan agama saja. Contoh ustaz Wisan itu dah ada kena mengena. Guna telefon urusan dunia. Naik kereta urusan dunia. Memang zaman Nabi tak ada kereta. Kalau ada kereta mungkin Nabi naik. Ya tu. Dah naik kapal terbang urusan dunia. Memang haji urusan ibadah. Tapi naik kapal terbang tu hanya jalan je. Dah esok kita suruh tenang sikit. Okey. Dah mau perasan dah. Bila mu kata bid'ah dalam urusan dunia tak apa, tak ada masalah. Berarti bagimu kullu bid'atin dalalah bukan makna serema. Bagimu kullu bid'atin makna bid'ah agama saja. Adapun bid'ah dunia terkeluar daripada kullu. Barang boleh bincang kan? Tak, saya kata letih kok balah dengan set-set ni jadi kita tak berahi ke kita. Macam kita tak balah. Balik-balik Terengganu sekali-sekali boleh makan kepuk cicah hari cuka. Tahu? Ni muka masang mencuka dah tengok kita. Berahi aku ustaz ni ahli bid'ah. Boleh bincang. Maknanya kita sepakat dah kullu bid'atin dalalah tidak bermakna serema. Sepakat. Bab tu kita boleh shake hand dah. Cuma beza sikit je. Kita ni ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diikut oleh ulama'-ulama' lain kata, nak tahu bid'ah ni molek tak molek, mu tengok selari tak dengan ajaran Nabi. Kalau selari dengan ajaran Nabi, tak kisahlah dunia ke agama, molek lah. Kalau bercanggah dengan ajaran Nabi, maka tak molek. Mu bawa bagi, akan ukur lain. Mu kata bid'ah tengok dulu. Kalau bid'ah dalam urusan dunia, tak apa. Buat lagi lah. Dan kalau bid'ah dalam urusan agama, hak tu tak boleh. Tak ada hasanah-hasanah, tak ada. Boleh bincang kan? Kita test. Kita ada kayu ukur Imam Syafi'i, kita ada ukur hak mu punya. Kita test tengok. Pertama, mu kata kalau bid'ah dunia tak apa. Kita nak tanyalah. Agama Islam ni mari nak tadbir agama semata-mata ke nak tadbir dunia juga. Cuba buka kitab-kitab fiqh. Bab ibadat. Okeylah agama dah ibadat. Bab munakahat, nikah kahwin cerai berat. Dunia kan? Tak, nikah kahwin ni barang dunia. Orang kafir kahwin kau. Orang kafir cerai kau. Tapi Islam atur kan? Ada sah, ada batal, ada haram, ada halal. Tak? Bab muamalat memang dunia dah jual beli sewa menyewa. Dah Islam atur juga. Bab jenayah pun sebenarnya bab dunia. Kalau orang buat salah nak hukum macam mana? Nak bukti macam mana? 3 daripada 4 cabang fiqh ni bab dunia. Dah mu kata senang hati, mu kata bid'ah dunia tak ada masalah. Kita ambil contoh pembedahan. Pembedahan urusan dunia ke urusan ibadah? Urusan dunia je. Tak. Ada sakit ada buat pembedahan. Itu je, bukan urusan ibadah pun. Dah pembedahan tukar jantina ada tak zaman Nabi? Tak ada. Mana pembedahan tukar jantina tu bid'ah. Dan bid'ah dalam urusan dunia. Dah kira apa lah. Ada saya tanya seorang gitu. Dah, awak kata bid'ah urusan dunia tak apa. Saya kata kalau bid'ah urusan dunia tak apa, mana pembedahan tukar jantina molek? Sebab ia urusan dunia. Dia kata, kan ada dalil yang orang lelaki tak jumpa orang puang. Itulah kita kata kena tengok dalil, bukan tengok dunia ke agama. Awak faham pula saya kata.
Bijak pula awak. Awak boleh faham bahawa walaupun urusan dunia kena cek dengan dalil. Rupanya bila pemerintahan tukar jantina, pertama langgar dalil Nabi kata Allah laknat orang lelaki tapi buat cara orang perempuan. Pakai cara perempuan kena laknat dah. Dah pergi kerak buah, tebuk lubang pula tak kan tak kena laknat. Mengubah kejadian Allah Ta'ala. Sebab itu senyap je. Senyap insah ke, senyap cari poin pula Google nak cari poin pula tak tahu lah. Atas dia lah tu. Kita faham betul. Baik, yang kedua. Ya, kita ambil contoh yang sama-sama bid'ah dunia. Satu namanya insurans, satu lagi namanya takaful. Dua-dua ni bid'ah tak ada di amal zaman Nabi. Kita kaji dengar, sahabat Nabi nak musafir ambil insurans dulu. Ada tu kita bayar % dapat insurans. Baik. Yang kedua takaful, bom bid'ah juga. Kita kaji dengar, sahabat Nabi jadi ejen takaful. Tak ada takaful, tak ada insurans, tak ada zaman Nabi. Dan kita insurans takaful ni adalah urusan dunia. Bukan urusan ibadah. Apa maksud urusan dunia? Dia nak uruskan risiko saat ni. Kan kalau kita tanya orang-orang kerja bank, dia kata kita ada department risk management. Dia akan urus risiko bank ni. Sebab risiko dalam hidup tak boleh lari. Contohlah, kita saat ni tubik pada rumah di Batu Buruk, ada tak risiko jeng? Ada, jeng sungguh rupanya. Tak. Ada tak risiko tak sapa? Ada, tapi sapa alhamdulillah. Maka kita urus risiko tu, kita ambil insurans. Kalau kita bimbang kemalangan, jadi kemalangan pun insurans bayar. Kita bimbang takut jatuh sakit, jadi sakit insurans bayar. Jadi ini urusan dunia semata-mata, walaupun bid'ah tapi urusan dunia. Saya awak kata kalau bid'ah urusan dunia tak apa, beres, tak ada masalah. Kita tengok ulama fatwa agama. Hampir semua ulama dunia berfatwa bahawa insurans konvensional hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Kan ikan bid'ah dalam urusan dunia saja. Haram pertama ulama kata ada elemen gharar, tak pasti. Muwi lama mana, muwi banyak mana, mulih banyak mana, tak pasti. Dia kira jadi bayar, tak jadi tak bayar. Kemudian ada elemen riba, muwi sikit boleh banyak. Kemudian ada setengah pula dia kata macam ada elemen judi pun ada juga. Yang penting boleh kata hampir semua kata haram. Kalau ada tak kata pun seorang dua je. Dan alasan dia bukan sebab dunia ke agama. Alasan dia bercanggah dengan syarak. Takaful? Takaful tak macam insurans juga. Kadang-kadang kita baru wis bulan. Jadi sakit kok. Sakit sekarang bayar puluh-puluh ribu. Betul tak? Isa dah. Kan azan ke sama tu? Sama tu. Azan lepas apa kuliah ha. Okey molek. Jangan ada azan dah ha. Sebab azan ni syiar Islam. Kita azan lambat ada apa? Kalau nak sama tu, tahu? Ha. Dah molek kok kalau kita azan lambat, pak mandi dak mayang gi. Oh, dia tedang gi mayang sejik. Dia mari mayang. Kalau kita dak azan, dia ingat habis dah. Bismillah. Azan ni benda sunat tapi syiar. Bila syiar kita kalau boleh tak bermatiah syiar tu. Baik, saya sambung. Supaya kita tak putus mualak tau. Baik. Jadi kedua-duanya adalah bid'ah. Takafur ulama kata halal bukan kerana ia bid'ah dalam urusan dunia. Tapi kerana dalam takafur dia guna akad dia panggil tabarruk. Akad sedekah. Macam ke khairat kematian juga. Kira saya ambil sedekah. Siapa layak ambil ahal pada tabung tu ke dia. Maka oleh kerana atas nama sedekah walaupun tak sama. Oh, alhamdulillah. Air ni. Air masak ke? Air buah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Jarang-jarang sejik sedia air buah ni. Ni sumbangan peribadi. Moga Allah beri ganjaran yang baik. Baik. Jadi, kalau begitu, ulama dalam menilai perkara baharu, dia tidak tengok baharu tu dunia atau agama, dia tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Insurans oleh kerana akad mu'awadah, ada timbal balah, muwi pitih aku winning, dia tak boleh ada elemen saat ni, dia jadi langgar syarak. Tapi, takafur oleh kerana akad sedekah, walaupun ada elemen yang sama, tak apa. Sebab sedekah memang pasal itu. Yang kedua, poin yang ketiga yang mana kita dengan dia orang ni sebenarnya sepakat. Saya sebenarnya bukan rajin kan nak balas dengan dia orang ni. Dia ada orang mari tuduh saya, dia kata ustaz ni punya kebeci ke puak ni. Saya kata bila masa saya beci. Saya sayang saudara seagama kan. Sebab tu saya duduk dakwah ni dengan harapan dia dapat nampak dan dia kembali pada pegangan yang betul. Dan kalau dia tak kembali pun orang belum masuk, dia akan oh gitu, dia tak jadi masuk. Sebab sini punca dia tarik orang, kononnya dia ikut sunnah,
kita buat bid'ah. Dia tak begitu. Iaitu yang sepakat antara kita dan mereka adalah dalam bab agama kita ni ikut sunnah Nabi SAW. Apa makna ikut sunnah Nabi? Rekahnya kita ikut cara Nabi, kita ikut jalan Nabi, kita ikut pegangan Nabi. Jadi kita nak tengok macam mana cara jalan pegangan Nabi bila berdepan dengan benda bid'ah, benda baru. Adakah Nabi tengok dunia, Nabi kata dunia tak apa, boleh buat, ada masalah? Atau Nabi tengok urusan agama, tak boleh, urusan ibadah tak boleh buat benda baru, haram. Atau Nabi SAW tengok selari dengan syariat, tak kisahlah dunia agama Nabi benar kan? Bercanggah dengan syariat, baru Nabi larang. Bila kita cek sunnah Nabi, kita dapati Nabi SAW buat macam Imam Syafi'i cerita. Pak Imam Syafi'i takkan cerita bodoh-bodoh gitu. Mesti Imam Syafi'i tengok sunnah Nabi. Saya ambil contoh. Urusan sembahyang, ibadah ke dunia? Sembahyang cerak dah ibadah, Ustaz. Baik. Zaman Nabi SAW ada seorang Tok Imam buat bid'ah dalam urusan sembahyang. Tok Imam di Masjid Quba, setiap rakaat dia akan baca Qul huwallahu ahad. Gimana pula? Gini. Misalnya dia jadi imam main seregi, dia baca Fatihah, lesar Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad sampai habis. Habis Qul huwallahu ahad dia baca surah. Habis surah apa-apa katalah dia baca Wadduha, dia rakaat. Kayak gini rakaat kedua baca Fatihah pula. Lepas Fatihah baca Qul huwallahu ahad sekali lagi. Lepas tu dia baca Alam Nashrah, dia rakaat. Jadi baca Qul huwallahu setiap rakaat ni pertama Nabi SAW tak buat. Yang kedua Nabi tak suruh gitu. Dan yang ketiga betulang makmum tak berahi. Makmum atau wakil komplain ke Tok Imam. Jadi saya nak pesanlah ke Tok Imam Sejik ni, kita tak usah berasa hatilah kalau makmum komplain gini, komplain gitu. Makna imam zaman Nabi kena komplain dah. Apa sangat sih imam zaman kita setakat makmum komplain sikit-sikit tu sabar je lah. Makmum komplain mana? Makmum kata gini, imam. Imam kalau nak baca Qul huwallahu ahad, bolehlah dengan Qul huwallahu ahad tu cukup lah. Tak usah baca surah lagi. Dan kalau tu imam memang nak baca surah, cukup dengan surah, tak payah Qul huwallahu ahad. Ya, baik. Jadi tu imam tu macam gekah keng sikit bab tu. Dia kata gini kalau puak mu nak aku jadi imam, memang pasal tu aku membayang. Kalau puak mu nak macam-macam, mulatik tu imam lain jadi orang kampung kau rasa berhati. Sebab dia ni comel dah jadi tu imam. Cuma situ sikit dak apa kenal. Akhirnya orang kampung adu kepada Nabi SAW, khabar tu imam sejik kami gini. Jadi Nabi SAW panggillah dia. Tengok kalaulah misal kata hak kata perkara baharu dalam urusan ibadah tu haram, kan kewajipan Nabi kena khabar benda tu haram ke tak. Mesti Nabi panggil tu imam, start pada hari ni dak usah buat macam tu imam biasa buat, sebab ni mayang ni urusan ibadah, saya dak buat macam tu imam buat. Buat benda hak saya dak buat dalam ibadah hukumnya haram. Sepatut Nabi kena khabar gitu. Tiba-tiba Nabi SAW panggil tu imam ni dan Nabi tanya, apa tu imam tak boleh dengar cadangan jemaah? Dia jawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya aku ni kasih sangat pada surah Ikhlas wahai Rasulullah. Sebab surah Ikhlas tu surah tauhid. Kita baca kita rasa macam kapung nak baca Qul Allah. Jangan. Besar kalau tak sama fadilat macam 1/3 Quran. Dia jelira molek dalam hati dia tu. Jadi dia ulang sama. Jadi dia sayang ayat Quran tu salah dak dengan syariat. Salah waktu comel lah sayang ayat Quran. Ulang surah yang sama ada tak larangan dalam agama kita? Tak ada, boleh je. Walaupun orang kata komang, dia tu imam. Kat pertama Qul Allah, kat kedua Qul Allah pula. Nampak komang tak? Tapi dari segi hukum tak salah. Maka oleh kerana benda tu tak salah dan dorongan dia pun baik, bukan saja Nabi SAW tak larang, Nabi puji. Nabi kata, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih awak pada surah Ikhlas tu, itulah yang memasukkan awak dalam syurga. Jadi kita jangan pandang lekeh lah orang baca Qul Allah tu. Sebab boleh jadi sebab ia masuk syurga. Nabi khabar gitu. Baik. Kemudian kita ambil contoh urusan dunia pula. Kita buat iklan orang supaya orang beli produk yang kita jual. Contohlah sini banyak orang jual kepuk tepi jalan tau. Jadi dia pasang iklan dari 500 meter gerai jual kepuk. Dia takut orang pergi ngeju. Kadang-kadang kita nak beli sangat kepuk. Dan nampak kepuk dah nak pergi, takut kereta belakang langgar. Lajak kedai depan. Kaca buat signboard awal-awal. Kedai kerepuk sedap lagi 500 meter baru orang boleh bagi sekenal. Jadi urusan buh signboard apa semua tu urusan ibadah ke urusan dunia?
Jadi promosi, iklan, nak bagi barang laku urusan dunia. Kalau ikut teorinya, makna kita apa-apa inovasi dalam urusan dunia boleh lah. Rupanya dau. Zaman Nabi SAW ada orang jual barang, dia jual katakanlah buah-buah apa, hak dak berapa molek, ia bawah. Ia tindih atas tu hak molek-molek. Jadi Nabi SAW cek, zaman kita ni KPDN KK tau, cek. Nabi seluk tangan, mana hak bawah basah, ada apa molek Nabi tanya lah. Dia apa awak tak gini? Dia nak wih laku. Jadi orang nampak atas molek, orang ingat molek belaka, orang beli. Kalau orang nampak dah awal-awal tak molek, orang tawa. Ataupun orang tak mau beli langsung. Jadi ada tak situ melanggar syarak? Ada. Sebab walaupun ni urusan dunia, bila awak susuk hak dah molek bawah, orang tu tertipu dengan pandangan yang awak sendiri buat gitu. Lepas tu Nabi larang. Nabi kata tak usah buat gitu lah. Man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu dia bukan daripada golongan kami. Walaupun urusan dunia, bila Nabi cek bercanggah dengan syarak, Nabi tak bagi. Gitulah patut sunnah yang kita ikut. Bila berlaku benda baru, cek dulu. Dah dia tak ada nak jawab kot ni. Bak ia mayang pun jarak-jarak kok. Ni hosek kata tak ada bid'ah hasanah dalam ibadah ni, ia mayang jarak kok. Kita tanya tak berapa awak mayang jarak? Dia kata ikut usul fiqh boleh. Belum. Nak masa orang lain buat tak boleh. Masa membuat pandai pula membunyi usul fiqh, dah orang lain pakai usul apa? Usul fiqh kok orang lain ngaji pun. Baik. Jadi yang keempat iaitu kita melihat kepada sunnah khulafa' ar-rasyidin. Sebab Nabi SAW pesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sebelum tu ada orang dia muskil gini. Dia kata saya dengar dah kisah ustaz kita banyak kali dah kisah tu imam baca Quran Allah. Cuma saya muskil gini ustaz. Zaman Nabi SAW hidup lagi kan. Dan Nabi boleh khabar. Maknanya hak tu imam tu buat molek ataupun kalau tak molek Nabi khabar. Dan kalau kita buat benda baru zaman kita, apa je nak khabar? Tak ada orang nak khabar molek ke tak molek. Awak kata tak ada orang. Kalau awak faham sabda Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya, ulama tu pewaris pada para nabi, ulama waris apa? Banyak tanah mana yang ulama waris? Banyak duit mana ulama waris? Tidak, ulama waris daripada nabi ilmu. Oleh itu ulama yang nanti akan menilai benda baru ni. Kalau tidak awak semayang jarak-jarak, siapa yang nak khabar? Kalau ikut zahir haram bid'ah sesat masuk neraka kita ni. Memang bercanggah sungguh dengan sunnah Nabi. Minta maaf deh. Maya tutup muka ni makruh Nabi larang. Apa kita buat lain pada Nabi larang? Ada alasan dia. Maka ni kerja ulama nak nilai. Saat ni khabar kata saya jawatankuasa perundingan hukum syarak negeri Pahang. Minta maaf lah nak cerita secara rekah saja. Nak khabar hukum waxing tu 3 kali pembentangan kita dengar daripada KKN. Nak pergi Pahang. Selamat ke tak selamat, suci ke tak suci. Lepas tu ada gah tak setuju, kita bagi gah. Awak tak setuju, kita nak dengar apa awak tak setuju. Pagi apa petang kita dengar. Baru kita boleh nilai. Kalau nak kira waxing tak ada zaman Nabi, maka haram bid'ah. Bukan gitu. Kita tengok dulu selamat ke tak. Ada kaedah kan dalam agama kita. Jadi yang terakhir adalah khulafa' ar-rasyidin sendiri macam mana pegangan dia dalam bab bid'ah. Adakah dia tengok agama dunia atau dia tengok selari atau bercanggah dengan syarak? Kita tengok rupanya khulafa' ar-rasyidin tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Saya ambil contoh yang jelas adalah urusan azan. Azan adalah urusan ibadah. Ia bukan macam kita qasidah nyanyi-nyanyi gitu tak. Memang urusan ibadah nak bagi orang mayang. Khulafa' ar-rasyidin khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu buat bid'ah dalam urusan ibadah iaitu urusan azan. Azan apa? Azan Jumaat. Zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, 3 zaman. Azan Jumaat 1 kali sahaja. Bila khatib naik atas mimbar, khatib pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Khatib duduk, azan sekali je. Tiba-tiba mari zaman Sayyidina Utsman suruh buat bid'ah, iaitu kata Sayyidina Utsman tambah azan sekali lagi. Bila? Awal lagi. Apa gitu? Sebab Sayyidina Utsman kata, ni hasanah, bagus. Apa bagus? Dengan azan ini, orang-orang hak ramah. Dulu kan zaman Nabi tak ramah mana? Zaman Sayyidina ramah, nega jauh pada sejik. Kalau azan naik atas mimbar, ramah tak ada mayang jemaah. Mayang jemaah wajib. Jadi sebagai pemerintah, nak orang tak tinggal benda wajib, buat bid'ah hasanah, azan tambahan. Jadi bila azan awal, hak mana nega jauh ni, dekat nak masuk waktu dah ni. Tutup kedai lu, siap-siap lu, dah molek sampai sejik, dah mayang jemaah. Jadi ada orang masih sombong lagi.
Dia kata Allah tu setakat pendapat Sayyidina Osman je Ustaz. La ilaha illallah. Dah pendapat Sayyidina Osman tentulah lebih berharga daripada pendapat Mung. Mengingat Osman kapung Mung ni. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Khulafa ar-Rasyidin, jamin masuk syurga. Pernah sekali Nabi sallallahu tengah duduk santai, masuk Sayyidina Abu Bakar Nabi santai, masuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, santai dia bahasa sini. Relax. Relax bahasa orang putih. Jadi Nabi relax je. Masuk Sayyidina Osman, Nabi betul lalu duduk. Jadi isteri Nabi macam jealous ha. Allah pok aku masuk, Nabi buat tak tahu, relax je. Kan? Sayyidina Abu Bakar ayah pada Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Umar ayah pada Sayyidatina Hafsah. Jadi anak-anak rasa jealous. Masa pok kita masuk, Nabi relax buat tak tahu je. Oh, Osman masuk bukan main lagi, betul duduk. Nabi pun terang lalu, Osman ini adalah orang yang malaikat pun malu dengan dia. Muak pandai kata, oh ijtihad Sayyidina Osman je. Mahal ijtihad dia. Dan lebih pada itu, kita kena faham, apabila Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu buat ijtihad macam itu, tak ada seorang pun sahabat Nabi yang bangkang. Semua pakat setuju belaka, bermakna kita telah faham ijma' sahabat Nabi boleh buat bid'ah dalam urusan ibadah dengan syarat hasanah, iaitu selari dengan syariat. Jadi orang hak tolak bid'ah hasanah ni, dia lawan sunnah Nabi dan dia lawan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Jadi bagi saya sangat bab bid'ah ni jelas dah lah, tak payah balah lah. Nah, kita cari bab lain lah pula nak balah. Maknanya kata kalau nak balah sangat, patut lesar molek dah. Cuma kadang-kadang ulama berbeza pandangan. Ada orang sakok gini. Dia tu Ustaz, kalulah memang ada bid'ah hasanah, dia buat apa setara Imam Nawawi pun dia kata solat sunat ra'id ni bid'ah yang mungkar. Solat sunat ra'id ada solat yang khusus pada malam yang tertentu. Imam Nawawi sendiri kata ini bid'ah yang tak comel. Kita jawab, awak tahu dah kan, Imam Nawawi termasuk ulama yang setuju bid'ah bagi dua. Itu tak muskil dah kan. Imam Nawawi memang kata ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang baik. Ya. Dan apa Imam Nawawi pun kata bid'ah tu tak baik, sebab kayu ukur bid'ah yang baik adalah ia tengok pada dalil. Jadi di sisi Imam Nawawi, hadis hak cerita tentang solat ra'id itu adalah hadis yang palsu. Apa makna hadis palsu? Sebenarnya bukan hadis. Bila tak sebenarnya bukan hadis, maknanya semayang yang khusus macam tu tak ada dalil. Memang tak baik ya. Habis Imam Ghazali apa dah kata boleh? Sebab Imam Ghazali melihat hadis itu betul. Jadi beza antara ulama saat ni bukan mu kata ada bid'ah hasanah, aku kata tak ada, bukan. Dua-dua kata ada bid'ah hasanah. Tapi hak ni kata hak ni dak hasanah. Sebab hadisnya palsu. Hak ni pula kata hadis ni tak ada masalah. Maka ini bukan bid'ah pun. Bid'ah ni benda baru. Ada hadis manalah dia boleh bid'ah. Jadi isunya bukan isu bid'ah ke bid'ah. Isunya hadis saat ni sebenarnya hadis betul ke hadis palsu. Jadi kalau kita faham waktu juga, lesar masalah bid'ah. Jadi saya cukupkan setakat itu. Kalau ada soalan, silakan. Soalan bertulis ada dah ni. Ada dah soalan bertulis. Tapi kalau ada soalan, sebab soalan bertulis ni lari sikit daripada tajuk. Jadi saya KIV dulu. Kalau ada soalan lain yang ada kaitan dengan bid'ah, silakan tanya. Kalau saya mampu, saya jawab. Oh, sebut Wahabi lalu. Saya habis tak mau sebut Wahabi. Sebut Wahabi dah abang. So. Dengar. Wahabi kata, saya kena kok, betul lah tu. Saya nak marah kok sebut Wahabi ni. Bukan saya nak marah, orang marah ke saya. Ustaz ni dia kata, zikir Wahabi semua atas hari-hari. Dia kata dah gitu kok, saya zikir 2 kali sehari lah pula. Bimbang lagi. Dah awak bisi ingat saya zikir hari-hari, saya zikir 2 kali sehari pula. Dia kata. Jadi kawan-kawan kita, Tok Imam kita, Tok Bilal kita ada pengalaman Wahabi kata gini. Dah ustaz kata boleh buat bid'ah hasanah kan dalam urusan ibadah. Dah apa dak memayang zuhur 5 rakaat. Dah ustaz kata boleh buat asalkan baik. Hak ni lah kita kata golongan ni dia tak faham. Bila kita kata boleh buat bid'ah hasanah dalam ibadah, boleh buat benda baru dalam ibadah asalkan baik. Asalkan baik itu dari segi syariat. Bukan asal baik ikut kepala otak kita. Kita kalau ikut kepala otak kita 4 rakaat bagus dah. 5 mesti bagus. Betul tak? Main subuh 2 rakaat dah comel dah. Kalau 4 mesti comel lagi. Itu kepala otak kita. Syariat tak kata gitu. Syariat membahagikan ibadah kepada 2. Satu ibadah panggil muqayyadah ataupun mahdah. Ibadah yang diikat.
Dan satu lagi ibadah ghairu mahdah ataupun ghairu muqayyadah, ibadah yang tidak diikat. Maka ibadah yang diikat tidak baik kita buat lari daripada ikatan dia. Tak baik. Sebagai contoh, mayang. Mayang diikat dengan benda waktu. Mayang kan kena ikut waktu. Kalau kita tak mau ikut waktu, kita kata, kita majlis ilmu ni baik. Malam ni kita ada kuliah khas. Ustazku ni walaupun orang Terengganu hidup KL. Ayah dah nak jemput dia sama-sama. Gini lah kita mayang garik siap-siap. Garik isa nang tengah kita mayang dah. Setuju tak? Tak setuju. Sebab mayang ikat dengan waktu. Sama juga ikat dengan bilangan. Maka kalau subuh 2 rakaat, awak sengeleng waktu serakaat itu tak baik. Awak sengeleng waktu 3 rakaat pun tak baik belaka. Sebab ia ikat 2 rakaat. Okey. Dan semayang kena ngadap kiblat. Tak boleh kita mayang ikut say. Dia kata fasamma wajhullah, dia kata. Di situlah kiblat Allah Taala. Mayang kau mana pun tu ada tempat dia. Mayang kalau muslim lain tak ngadap kiblat tak sah. Dan ada setengah jenis ibadah bukan setakat itu saja, bukan waktu saja, tempat pun sekali dia ikat juga. Contohnya apa? Haji. Ibadah haji boleh tak kita buat pandai? Kita ni susah ustaz, zaman Covid ni payah nak dapat visa. Nak kena buat booster lah apa semua. Saya bukan nak buat booster. Tapi orang tu booster jadi gini, orang tu booster jadi gini. Jadi kita nak pergi payah. Asalkan niat kita baik, apa salah kita buat haji di Kuala Terengganu, bandar, cari tempat comel-comel kita wah situ. Tak boleh awang. Jangan kata nak buat bandar. Mu nak buat haji di Madinah tak boleh. Padahal Madinah tu kita tanah suci tau. Kita pergi haji di Madinah tak sah haji kita. Kira bid'ah sayyah dalalah. Sebab haji diikat dengan tepat. Dah ustaz kata asal baik boleh buat. Hak tu ibadah yang tidak muqayyadah, yang tak diikat. Contoh apa ustaz? Zikir. Zikir nak zikir bila? Terpulanglah. Hak sesuai. Awak sesuai zikir pagi-pagi, petang-petang. Ada orang suka zikir malam tenang. Zikir malam. Awak nak zikir mana? Boleh. Di rumah boleh. Sejid boleh. Jangan kacau orang mayang, sudahlah. Jangan zikir sejid. La ilaha illallah. Sampai orang mayang pun salah. Ia nak baca Fatihah, la ilaha illallah hati. Tak usah apa gitu. Tapi mana boleh zikir sejid, ada masalah lah kereta boleh zikir. Sebab ia dah tetap tempat dia. Mayang jangan haji tak boleh. Kemudian nak zikir banyak mana? Setakat kita mampulah. Jangan kata orang tua-tua jangan sampai terbakar piuh sudahlah. Awak baru minggu lepas dak mayang. Tak. Sudah berhijrah berubah nak zikir 10,000 lalu sehari. Bukan salah zikir, salah awak aku tak tahan tubuh. Sebab tu orang tua dulu nak zikir cari tok guru. Cari guru mursyid. Cerita talking saya zikir. Tok guru kata awak zikir 100 dulu. Bila sebulan tengok lagu mana. Pas sebulan tengok tok guru tengok comel dah nampak gaya dia ni. Akhlak pun nampak molek dah sikit. Zikir 300 pula. Tapi asalnya terpulang. Kecuali hak Nabi SAW kabar. Hak Nabi kabar kita takut terlepas fadilat. Misalnya Nabi kabar lepas semayang garik dengan subuh. Lepas kita istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamduhi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allah beri 10 kebaikan, Allah hapus 10 kejahatan, Allah naik 10 darajah. Allah jadikan perisai daripada syaitan. Nak benda lagi? Tu kalau boleh jangan tinggal. Jangan buat 5. Dah dosa, dah buat langsung dah dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pum start motor lalu, dah dosa Tapi terlepas fadilat dah ni. Semayang subuh dan maghrib juga. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Fadilat besar sangat. Berapa fadilat besar? Kalau kita sebut lepas garik sana, takdir mati malam ni tak masuk neraka. 7 kali je. Bukan 70,000 kali. 7 kali tak masuk neraka. Dan kalau kita sebut lepas main subuh esok, takdir siang esok mati tak masuk neraka juga. Malah bunyi ngasar sikit. Hak depan saya nak mati bila? Bunyi ngasar nak guna gitu ustaz. Dah maknanya nak khabar kita mati 2 je. Siang atau malam je. Dah mati siang tak masuk neraka. Mati malam tak masuk neraka. Nak benda lagi. Asbab Allah majini minan nak 7 kali je. Maka hak Nabi khabar bilangan, hak tu kita naiklah. Sebab tambah terlepas fadilat. Tapi secara umum zikir terpulang. Selawat gitu juga. Nak selawat di mana? Sambil jogging boleh selawat rupanya. Ke tak boleh? Ke haram? Kita jogging nak sihat badan. Pada aku kosong jogging. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh. Nak cari dalil khusus tak ada lah. Bawa ke dalil hadis sahih. Berselawat sambil jogging. Tak jumpa lah. Dalil selawat umum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tu jadi tak faham dalil. Orang baca ketemah mungkin tidur.
Dia tak tidur, itulah dalil selawat. Bila Allah suruh selawat, Allah tak tetap bila, Allah tak tetap banyak mana, Allah tak tetap di mana, maka hak nak menetapkan itulah dia sedang buat bid'ah. Contoh, dia kata tak boleh selawat selang tarawih. Dia kena bawa dalil. Sebab dalil itu sudah umum. Maka hak mana dah lalang sebut Wahabi, saya sebut tak lah. Hak mana Wahabi masih tak faham-faham tu, dia kata boleh sembahyang Zuhur 5 rakaat lah, subuh 4 rakaat lah, buat sembahyang khusus hari Sabtu lah. Kita minta dia cuba faham lah, bobol lah jadi Wahabi tu. Sebab siang kau Wahabi ni lambat faham. Ada orang teka gini. Dia kata, apa ustaz? Siput babi jalan slow. Pulak dah. Nak jawab kan siput babi jalan slow. Dah tahu saya gini, sebab dia confuse. Aku ni siput ke babi? Aku ni siput ke babi? Jadi slow jalan duk mikir. Jadi gitu ke aku ni ahli sunnah ke Wahabi? Aku ni ahli sunnah ke Wahabi? Akhirnya slow tak faham-faham pas sudah. Tapi kita jelas, aku ahli sunnah wal jamaah bukan Wahabi. Kan mudah faham. Bab bid'ah ni insya-Allah sepakat ulama-ulama tidak ada beza kecuali Wahabi hak kediang ni. Dia pegang kononnya saya ikut Imam Syatibi. Imam Syatibi tak macam Wahabi. Memang lain sikit cara Imam Syatibi rahimahullah taala bagi bid'ah tu memang lain pada ulama lain. Tapi kita mikir dengan akal yang sihat. Daripada zaman Salah, daripada zaman Imam Syafi'i, ulama semua terima pembahagian bid'ah macam itu. Tiba-tiba kita nak ikut Imam Syatibi hak mari kediang seorang. Tak. Kita nak langgar ulama lain. Dan Imam Syatibi tidak macam hak Wahabi pegang lain. Cuma kalau kita rasa pelik lagi apa? Imam Syatibi rahimahullah taala ni dari segi akidah dia adalah Asy'ari. Dan di sisi Wahabi Asy'ari ni adalah ahlul bid'ah. Sesat. Silibus dia belajar nombor 1 kesalahan Asy'ari dalam akidah. Jadi dia ambil kayu ukur bid'ah daripada seorang ahli bid'ah dalam akidah. Mana gitu. Sebenarnya dah. Dia hanya nak menang pandangan dia. Kalau dia terima, hak ulama semua terima, senang. Dan dia pun sekarang terpaksa terima. Pak dia mayang jarak-jarak apa dia. Bila kita tanya, dia kata hak ni sebab nak jaga nyawa. Dah kira kan bid'ah dalam ibadah. Tak apa. Dia kata sebab dia mula qanah. Jadi kita jangan qanah gitu lah. Ada lagi soalan sebelum saya pergi pada soalan bertulis ni? Ya, sila. Dia bawa pandangan Al-Imam Ibn Taimiyah. Dia bukan Wahabi. Okey, gini. Pertama kita kena jelas dulu dah. Nombor 1 sekali Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia bukan Wahabi. Itu kita kena jelas dulu nombor 1. Sebab ada orang ingat Al-Imam Ibn Taimiyah ni Wahabi. Jawapannya Al-Imam Ibn Taimiyah bukan Wahabi. Dia hidup lebih kurang 400 tahun sebelum pengasas Wahabi mengasaskan gerakan Wahabi. Takkan dia Wahabi pula, dia hidup dulu kan? Cuma kaitan Al-Imam Ibn Taimiyah dengan Wahabi ni adalah dia ni idola kepada Wahabi. Wahabi minat dengan fatwa dia. Jadi Al-Imam Ibn Taimiyah ni nombor 1 kita kena ingat dia alim. Dia bukan orang jahil. Kan ada kau orang ajaran tak betul ni dia jahil, tapi dia pandai cakap, dia pandai buat lagak orang ikut juga. Tak, Al-Imam Ibn Taimiyah ni memang orang alim. Mana hak tak setuju dengan Al-Imam Ibn Taimiyah pun. Misalnya ada ulama yang mengatakan, dia kata kepada Imam Ibn Taimiyah, rajulun adallahu Allahu ala ilmin. Kerah dia kata. Dia kata Ibn Taimiyah ni satu orang lelaki yang Allah wiyah sesat dalam keadaan dia berilmu. Mana dalam kerah, sesat kerah. Tahu? Kerah kata orang sesat. Tapi dia kata ala ilmin, dalam keadaan dia tu ada ilmu. Jadi dia ni orang berilmu. Kenapa ulama sezaman dengan dia tolak dia? Sebab banyak fatwa dia melanggar ijma'. Dikatakan dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah Alal As'ilatil Makkiyah lil Imam Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi, Al-Imam Ibn Taimiyah ni langgar lebih kurang 60 ijma' ulama. Sebahagian dalam perkara akidah, waktu orang bimbang sekali. Dan sebahagian dalam urusan fiqh. Sebagai contoh, fiqh. Tapi memang sebab tu dia kena J. Imam Ibn Taimiyah ni keluar masuk penjara. Dan ada riwayat kata ujung-ujung hayat tu dia bertaubat. Sebab tu kita tak berani nak kata dia macam-macam. Mana tahu dia taubat sungguh sampai akhir hayat dia. Tapi ajaran dia kita tak terima hak mana salah ni. Antaranya dia berfatwa, sesiapa yang bermusafir dengan niat nak pergi ziarah kepada makam Nabi SAW, perbuatan itu adalah haram. Musafir dia musafir maksiat, dia tak boleh sembahyang jamak dan qasar. Itu fatwa dia.
Di sisi kita dan sisi ulama-ulama yang lain, ziarah kubur hukumnya sunat. Apatah lagi kalau yang diziarah itu kubur makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah besar pahalanya. Maka siapa yang musafir nak ziarah kubur Nabi, musafir nak buat benda sunat. Maka musafir dia tu musafir sunat, dapat pahala. Kenapa Imam Ibn Taymiyah jadi gitu? Ia salah faham. Imam Ibn Taymiyah alim. Tapi ada sesuatu yang menyebabkan dia banyak benda dia salah faham. Dia salah faham hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalath masajid atau kama qala SAW, Masjidil Haram wa Masjidil Haza wa Masjidil Aqsa. Tidak diikat tunggangan. Apa makna tidak diikat tunggangan? Tak musafir ya. Orang biasa ikat tunggangan ni nak pergi musafir. Kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, masjid aku iaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tiga masjid ni musafir. Maka Imam Ibn Taymiyah kata makam Nabi bukan masjid. Nabi kata musafir tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Makam Nabi bukan masjid. Maka tak boleh haram. Ulama lain seorang pun tak faham gitu. Ulama lain faham kerana la tushaddu rihal ni maksudnya tidak perlu musafir ke masjid-masjid. Dia kena takdir gitu. Kalau macam Imam Ibn Taymiyah faham maknanya tak boleh musafir ke mana-mana tempat kecuali tiga masjid. Tak ada orang kata gitu. Dah kalau tak kita musafir nak pergi nega haram. Kita musafir nak pergi nikah haram. Kita musafir nak pergi ziarah saudara mara haram. Hak bolehnya musafir tiga masjid. Tak ada orang kata gitu. Imam Ibn Taymiyah sendiri tak kata gitu. Tapi cara dia faham hadis tu seolah-olahnya gitu. Ulama lain faham tak perlu musafir ke masjid-masjid. Contohnya lah, saya bertelang mari Terengganu ceramah sini. Tapi kalau saya sengeleng daripada KL, aku nak pergi mayang di Masjid Kampung Pasir Putih ni. Tak perlu lah. Sama kok mayang dewasa maju sama kok. Sunat iktikaf, sunat tahiyatul masjid, pahala sama je. Dah apa tiga masjid musafir? Tak sama. Masjidil Haram satu semayang situ menyamai 100,000 mayang fadilat dia. Jangan kita pakai kira matematik pula. Bermayang dah sekali di Masjidil Haram, kira pakai beres dah. Kalau balik dah ayah mayang dah. Bukan gitu. Fadilat dia, makna berbala kita musafir, sekali mayang tu fadilat dia macam 100,000 tempat lain. Di Masjid Nabawi macam 5,000 di tempat lain. Macam 1,000 di tempat lain. Dan kalau di Masjidil Aqsa macam 500 di tempat lain. Maka oleh kerana tak sama, musafir pun berbaloi. Masjid lain walaupun comel, walaupun lawa, walaupun kristal, walaupun mah, walaupun besi, ya, tak perlu musafir. Bertelang lalu memayang. Kalau tak masjid tepi rumah pun sama je. Itu maksud yang dipahami oleh ulama lain. Sampai sekarang Wahabi pakai lagi fatwa Ibn Taymiyah yang ditolak oleh ijma' ulama lagi. Jadi Wahabi ni taksub pada Ibn Taymiyah. Adakah bermakna hak pegang Ibn Taymiyah tu Wahabi belaka? Tak. Sebab fatwa dia ada hak salah, ada betul. Jadi ada ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah dalam bab-bab tertentu dia tengok comel pula kalang Ibn Taymiyah bab ni. Kena molek ayat dia ni. Ambil lah. Tapi kenapa setengah kata tak sah? Sebab dia kata kaki orang awam ingat ke betul belaka. Itu je kebimbangan dia. Orang awam tak tahu beza. Hak ulama dia tahu. Hak ni hak Ibn Taymiyah ada betul, kita tolak. Hak ni hak Ibn Taymiyah betul, kita ambil. Bila orang kapun tengok Ibn Taymiyah, takkan ada betul. Ustaz sebut nama dia. Situ jadi kebimbangan, jadi setengah orang yang tak bersebut. Bukan berarti setiap orang yang sebut kalau Ibn Taymiyah maka dia Wahabi, tak semestinya. Tapi kebiasaannya kalau sikit-sikit Ibn Taymiyah, sikit-sikit Ibn Taymiyah, biasanya lah sama ada Wahabi terang-terangan ataupun Wahabi yang menyusu. Ada kat Wahabi yang dia sorok-sorok. Wallahu a'lam. Nak kata dosa wallahu a'lam lah. Tapi tak comel lah. Sebab yang pertama, memang dia bukan Wahabi. Ibn Taymiyah memang bukan Wahabi. Cuma Wahabi minat ke dia. Jadi banyak fahaman dia walaupun tak betul, Wahabi masih pegang sampai ni. Termasuk isu tawassul. Ni nak masuk ni. Saya baca soalan ni. Hak ni, apakah hukum kita berdoa di kubur tok-tok guru, tok-tok wali untuk kita dapat niat kita? Padahal asalnya doa ni mana-mana boleh. Kita doa dalam rumah kita boleh. Ada niat, ada hajat. Misal kata, contoh sajalah tau. Nak jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke berapa ya? Saya tak ingat. Ramai ingat tu kau akhir-akhir ni. Hak sekarang ni yang ke-9 tau. Yang ke-10. So hajat tau. Nak jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Masuk parti tak, masuk calon tak. Tapi nak jadi Perdana Menteri. Nak doa. Doa rumah boleh.
Aku nak pergi doa kat kubur Tok Waliah. Kalau di Terengganu ni hak terkenal hak sehunya makam Tok Kupalu. Tahu? Jadi kita nak pergi doa situ, ada apa nak pergi doa situ? Doa rumah kan boleh. Doa tepi kubur Tok Wali ni kan moga-moga Allah bagi keberkatan, dia terima doa kita. Untung lalu jadi Perdana Menteri. Ni saya kata. Jadi apa hukum dia? Saya jawab Wahabi boleh. Ya, sepahang saya di sisi Wahabi hak macam tu dia kata syirik, haram. Sebab apa pergi doa di kubur Tok Wali? Macam pergi sembah Tok Wali pula. Hal ni terbit pada mana? Terbit daripada konsep Tauhid 3 Al-Imam Ibn Taimiyah saat ni. Tauhid Uluhiyah nama dia. Tauhid Uluhiyah ni asalnya betul. Iaitu ilah ni Tuhan yang disembah. Rabb Tuhan juga, Rabbun Tuhan juga, tapi dibawa makna Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Hak tu kita setuju belaka. Cuma Ibn Taimiyah kita tak setujunya, dia kata setakat tauhid macam tu Abu Jahal Abu Lahab ada. Macam mana pula Abu Jahal Abu Lahab ada tauhid? Dia kata ada. Yang kedua, tauhid uluhiyah, dia kata kita tak boleh sembah lain pada Allah. Mesti kita setuju. Hak tu asas agama kita, tak boleh sembah lain pada Allah. Tapi dia kata kalau mung tawassul dengan orang mati, tu mung sembah lain pada Allah tu. Mung tabaruk dah kurang lah saya tengok lah ni. Dulu saya kerek jumpa dalam Facebook, dia kata ambil berkat dia, minta terus dengan Allah lah. Learning saya baca-baca ramai kata ada masalah. Hatta Wahabi diri, dia kata kalau memang rambut Nabi beres. Kalau memang capan Nabi beres. Ni masalahnya bukan rambut Nabi pun kata. Rambut, tak tahu rambut siapa. Tu cerita lain lah. Tapi makna okey, bab tu okey dah nampak. Yang ketiga, istighasah. Istighasah ni yang hot tak boleh pergi lah. Istighasah ni saya nak pemudahnya supaya kita tak bertilawak sangat. Kita ambil bahawa antara kita dan Wahabi ada tempat sepakat dan ada tempat tak sepakat. Sepakat mana? Sepakat nombor satu, al-istighasatu billah. Minta tolong dengan Allah. Hak tu kita kata comel. Ya, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli suluk, dia nak capai hak tu lah. Walaupun zahir minta dengan manusia, dia nak dalam hati dia ingat Allah yang beri. Tak. Wahabi pun kata comel, minta tolong dengan Allah tu nombor satu kali. Tadi kita tak balas dengan Wahabi, bab tu. Nombor dua adalah al-istighasatu bil makhluqin. Minta tolong dengan makhluk, minta tolong lain pada Allah Ta'ala lah. Di sisi kita, ahli sunnah wal jamaah, awak minta tolong dengan makhluk, tak kisahlah makhluk tu hidup atas dunia ke, makhluk tu mati ke alam barzah dah ke, dua-duanya adalah haram dan syirik. Kalau awak iktiqad memang makhluk itulah yang bui, bukan Allah bui, maka syirik. Tak kisah makhluk tu hidup pun syirik. Contohlah kalau ada orang, tapi saya rasa tak ada ke orang Islam gitu, mana tahu ada orang dia sakit 5 tahun dah. Dah ada orang cadang, mau pergi berubat dengan doktor ni, dia pun pergi lah. Lepas seminggu baik. Lepas tu ada kawan dia kata, oh alhamdulillah lah, Allah lebih baik, nyakit tu haji 5 tahun dah sakit tau. Dia kata Allah lebih baik kenapa? Saya minta dengan Allah 5 tahun lah, Allah tak lebih baik pun. Doktor saya baik. Saya jumpa doktor seminggu baik lalu. Allah 5 tahun lah saya minta tak lebih baik pun. Syirik. Sebab dalam pada dia, doktor boleh sembuh, bukan Allah. Syirik. Tapi kalau dia faham, dia kata doktor tolong awak boleh sembuh penyakit saya, tapi dalam hati dia yakin, Allah lah boleh sembuh. Doktor pun makhluk juga. Ke doktor tak sakit? Doktor pun sakit juga kadang-kadang tau. Mati pun terus. Jadi, kalau kita tak syirik. So, di sisi kita, ahli sunnah wal jamaah. Di sisi Wahabi, gini. Awak minta tolong dengan makhluk, boleh. Tidak haram. Tidak syirik. Cuma awak kena pastikan makhluk itu masih hidup ketika awak minta tolong dengan dia. Adapun kalau makhluk itu telah mati, telah meninggal dunia, maka pada ketika itu haram dan syirik. Dan kita tak setujulah. Sebab bagi kita, makhluk hidup atau mati dua-dua. Kalau dari segi hakikat, dah lewat benda satu. Dalil, dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah wahai Muhammad, aku tak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat mudarat, aku tak milik apa satu. Itu hakikat. Nabi hidup lagi, Allah suka pada. Asbab illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Memang Allah nak Nabi ni jadi sebab kebaikan. Banyak orang masuk Islam, banyak orang sembuh daripada penyakit dengan sebab Nabi dan sebagainya. Jadi itu bezanya. Jadi di sisi kita kata atas nama tabarruk, ambil berkat boleh. Macam kita kata bapa nak pergi doa kat depan Kaabah. Doa rumah boleh. Doa berkat kan, Kaabah ni tempat mulia. Memang Kaabah tu makhluk juga.
Kan di multazam tu mustajab doa tu. Multazam tu antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah tu. Oh, kalau kita boleh tepekkan pipi kita, dada kita situ, nangislah, doalah situ. Tempat mustajab sangat. Doa apa? Adakah Kaabah yang beri kita? Bukan. Allah juga beri. Tapi tempat tu ada berkat. Jadi di sisi kita, antara tempat berkat ni orang soleh. Tak kisahlah orang soleh tu hidup lagi atau orang soleh tu mati, dia ada keberkatan. Sebab berkat tu bukan pada hidup dia. Berkat tu pada kesolehan dia. Adakah orang tu bila mati dah, tak soleh lah dia. Naknya ya, dulu sehidup soleh. Mati tak soleh lah dia. Mana ada orang gitu? Masa hidup dulu Nabi, mati tak ada Nabi dah, mana ada? Kesolehan, kenabian, kewalian tidak terputus dengan kematian. Dan kebaikan tu mari pada situ. Adapun kalau dia kata hidup tak apa, kita tak mahu ambil berkat dengan orang hidup hak fasik. Ke mana? Kita cari orang jahat-jahat, saya ambil berkat dengan awak. Mana ada? Sebab kita tahu dah, keberkatan itu adalah daripada kebaikan dia, bukan daripada kehidupan dia. Habis dia jeng situ. Ingat kalau mati habis. Maka kalau kita kata aghithna ya Rasulullah, tolonglah kami wahai Rasulullah, Wahabi kata syirik akbar. Mu jadi kafir. Dan kalau dia nak ekstrim lagi, ia akan kata halal darahmu, boleh bunuh. Sebab mu dah syirik Allah dengan Nabi. Di sisi kita dah, bila kita kata ya Allah tolonglah saya, itu atas nama Allah tu Tuhan kita. Wahai Rasulullah tolonglah saya, itu atas nama makhluk yang jadi sebab pada pertolongan. Itu beza besar lah. Saya tak jumpa lagi Wahabi yang ditaqiyah bab ni. Bab baca Yasin malam Jumaat, Wahabi boleh taqiyah lagi. Dia kata apa salah baca Yasin molek, baca Quran. Apa benarnya dia taqiyah, bab nak dapat tauliah. Tapi kalau bab istighosah, setakat ni saya tak jumpa. Dia tanya. Kalau kita 50-50, ini Wahabi kedok. Dia tanya, Ustaz, nak tanya sikit. Boleh ke kita tak tolong Tok Wali yang mati dah? InsyaAllah di situ, terzahirlah. Sama ada ia Wahabi ke tak. Ataupun mungkin ia bukan Wahabi, tapi ia pun tak faham hakikat dalam isu tu. Jadi jawapan pada ni, boleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala cerita ke orang ramai, saya kalau ada hajat, Imam Syafi'i ni, kalau saya ada hajat, saya akan semayang 2 rakaat. Imam Syafi'i semayang di rumah dia, lepas tu saya akan pergi ke makam Imam Abu Hanifah dan saya akan berdoa di sana. Cuba fikirkan logik. Imam Syafi'i orang alim, orang yang mahir lah berakidah tau. Apa susah-susah pergi doa tepi kubur Imam Abu Hanifah? Doa rumah boleh kan? Boleh. Tapi ini namanya berkat. Sebab di sisi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ni orang yang berjasa dalam bab fiqh. Besar jasa dia dalam bab ilmu hukum hakam. Sebab ada orang yang terlibat dalam bab fiqh kecuali dia terhutang budi dengan Imam Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Dan Imam Syafi'i kata, sentiasalah apabila saya berdoa di situ, Allah perkenankan doa saya. Kita tengok. Siapa yang perkenan doa? Allah juga. Bukan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah makhluk macam Imam Syafi'i juga. Situlah pertentangan yang tajam antara Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah bab istighasah. Wallahu a'lam. Boleh setakat tu? Boleh? Okey. Jadi saya ucapkan terima kasihlah atas perhatian dan saya minta maaf banyaklah ya atas salah silap cakap kasar bahasa dan sebagainya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.